Trust me guys, bukan korang seorang je rasa. Semua orang yang bersenam garanti pernah rasa perasaan ni. Yo, what up everyone? Alright, so tajuk kita hari ni, dah lama bersenam tapi tak lambat, tak nampak result langsung. Kenapa? Aku dah bersenam berbulan-bulan, aku dah bersenam tahun-tahun, dah bersenam 5, 6 tahun, 10 tahun. Tapi kenapa aku tak dapat result yang best, yang mengagumkan macam orang lain? Kenapa? So, selalunya bila kita dah lama bersenam tapi kita lambat atau tak nampak langsung result adalah dua sebab yang utama. Sebab utama adalah sebab amalan pemakanan kita mungkin tidak sihat, mungkin tak bersesuaian dengan senaman yang kita lakukan. Nah, pasal amalan pemakanan, diet ni, saya tak nak borak hari ni. Hari ni saya nak borak pasal masalah yang kedua, iaitu senaman tu sendiri. Nah, antara punca kenapa kita lambat dapat result atau tak nampak result langsung adalah sebab senaman yang kita lakukan tu sama ada sia-sia, tekniknya salah, atau senaman tu langsung tidak berguna untuk kita. Kan? So, bila kita dah bersenam, dah lama bersenam, lama, rasa stres kan? Orang lain buat macam kita, tapi dia dapat result, kita tak dapat result. So, apa puncanya? Apa sebabnya? So, ini saya akan kongsikan dengan anda beberapa sebab kenapa dalam senaman yang kita lakukan, kita mengalami masalah yang buat kita lambat dapat result. Sebab yang pertama, kita cuma buat satu jenis senaman je. Bayangkan hari-hari, banyak orang bila nak kepiskan perut buncit, dia akan buat sit up. Hari-hari buat 100 sit up. Hari-hari, daripada hari ni sampailah tahun depan, setahun 300 lebih hari dia buat sit up saja. Itu je. Dia tak buat benda lain, dia tak buat cardio, tak jogging, tak apa-apa. Itu saja yang dia buat. Itu antara masalahnya juga. Jangan hanya lakukan atau fokus kepada satu jenis senaman saja. Fokus kepada kepelbagaian. Nah, badan kita ni terbagi kepada kaki, dada, lengan, bahu, pinggang, semuanya. Nah, kita tak boleh nak fokus kepada satu jenis senaman saja. You kena lakukan kepelbagaian sebab badan kita ni ada banyak reseptor rasa, ada banyak reseptor, kita ada perasaan. Badan kita ni semuanya muscle yang sangat aktif. Kalau kita hanya lakukan satu jenis senaman saja, kita hanya menghentam atau meletakkan tekanan kepada badan kita hanya satu jenis tekanan saja. So, lakukan pelbagai jenis senaman. Ini banyak berlaku di sekeliling kita. Ada orang, katakanlah, ada orang suka main gym, dia main gym je, dia angkat berat je, dia tak buat benda lain. Ada orang suka jogging, dia buat jogging je. Ada orang suka calisthenics, dia angkat dia pergi dekat taman, dia angkat badan dia buat pull up, push up. Itu sahaja. Jangan buat macam tu. Lakukan kepelbagaian. Bila kita hanya fokus kepada satu jenis senaman saja, badan kita hanya dah biasa dengan satu jenis tekanan. Tapi kalau kita berikan kepelbagaian jenis senaman, contoh kita ada buat cardiovascular, berjogging, kita ada buat home workout, body weight dekat rumah, squat, push up. Lepas tu kita juga ada main gym mungkin 3 kali seminggu. Gabungkan ke pelbagai jenis senaman dalam rutin senaman anda, kita boleh dapat result yang lebih cepat. Kalau kita hanya lakukan satu jenis senaman saja, tak ada kepelbagaian, badan kita tak akan alami tekanan yang lebih banyak. Bila ini berlaku, itu antara punca kenapa kita lambat dapat result tau. Yang kedua, sama macam yang pertama tadi, jangan fokus satu senaman. Sama juga, jangan fokus kepada hanya satu bahagian badan saja. Alright, now, bahagian badan kita ni saling memuji antara satu sama lain. Contoh, macam kita punya dada dipuji oleh kita punya bahu. Bahu kita dipuji oleh kita punya belakang, back. Kita punya pinggul dipuji oleh kita punya peha. Kita punya lutut dipuji oleh kita punya betis. Semuanya saling puji-memuji. So, kalau kita nak attack satu bahagian badan saja, takkan boleh. Kita kena serang seluruh bahagian badan. Baru kita nampak result yang cepat. Kita banyak fokus kepada isolation. Isolation ni mana kita bahagikan satu bahagian badan sahaja bila kita nak fokus. Contoh macam ada orang nak fokus kempiskan perut dia. Dia fokus perut je, dia tak fokus benda lain. Ada orang nak besarkan bicep, dia fokus bicep je. Ada orang nak tebalkan dia punya chest, dia fokus chest. Ada orang nak keringkan, nak lipiskan lemak, nak langsingkan lemak dekat dia punya leher je. Ada yang nak buang lemak dekat bahagian lengan je. Jangan begitu. Fokus seluruh bahagian badan anda. Bila kita fokus pada seluruh bahagian badan, lemak atau berat lemak badan kita lagi cepat turun. Nombor 1, kalau korang fokus nak build muscle, lagi cepat juga muscle tu akan jadi lebih padu. Sebab itulah banyak orang kalau pergi gym, dia orang cuba fokus bersenam. Ada yang 5 tahun, ada yang sampai PM saya, coach, saya dah bersenam 5 tahun. Tapi kenapa saya tak dapat result sama macam coach atau sama macam orang lain? Senang. Senaman yang you buat tu isolation. You tak fokus kepada seluruh badan.
Ataupun korang buat dekat rumah, korang buat mungkin bodyweight, buat push up atau squat saja. Itu dah bagus. Tapi jangan buat itu saja guys. If you guys don't want to go to the gym, korang nak fokus push up atau squat saja kat rumah, buat benda lain, buat lunges. Apa lagi yang korang boleh buat di rumah? Apa ni dengan seorang bodyweight? Ada banyak, ada pull ups, ada diamond push up, ada pelbagai jenis senaman. So fokus dengan pelbagai jenis senaman untuk badan korang dan serang seluruh bahagian badan korang. Dan juga bagi mereka kat luar sana, jangan hanya fokus kepada bahagian upper body, atas badan. Kaki kita juga sangat-sangat penting. Kenapa? Pinggang ni hanya boleh kampis kalau korang fokus kepada bahagian muscle pinggul, peha. So fokus semuanya. Walaupun korang alami masalah di mana bahagian muscle kaki ni lemah, korang tak boleh nak attack, tak boleh nak lakukan senaman kaki, squat semua tak boleh nak buat. Tak apa guys, buat perlahan-lahan. Makin kuat korang, selepas tu korang akan tambah intensity. So bila badan kita lebih kuat, apa yang berlaku? Kita boleh buat lebih banyak senaman. Lagi banyak senaman korang boleh buat, lagi cepat result yang korang dapat. Yang ketiga guys, sama macam yang kedua tadi di hujungnya, ramai para beginner bila start bersenam, apa yang berlaku? Hanya berada di satu level. Buat perlahan sangat. Nah, selalu pasang aim matlamat untuk jadi lebih kuat, sihat, cergas. Bila ini berlaku, korang akan sentiasa mahu mengejar level yang lebih tinggi. Bagi para beginner, janganlah bila korang bersenam tu, saya tahu korang rasa tak larat, tak mampu, tak apa. Pada mulanya, lakukan senaman tersebut perlahan-lahan. Tak kisah apa senaman yang korang buat. Contoh, kalau you guys nak buat squat, or you guys nak jogging. Katakan hari ni you guys buat 10 jenis squat. And then 10 squat, and then kaki lutut korang sakit, peha korang sakit. Tak apa, rehat. Besok try push lagi, push lagi. Kalau hari ni korang boleh buat 10, minggu depan try buat 50 pula. Bulan depan, try buat 100. Sentiasa tingkatkan level korang. Sama macam berjogging. If today korang jogging 1 km, minggu depan, try buat 2 km. Bulan depan, try buat 5 km. Lagi banyak intensity kita bagi tekanan kepada badan kita, lagi cepat ianya berubah. Now, banyak orang selalu fikir kalau kita buat benda yang sama, kita akan berubah. Actually, sebenarnya betul dan silap. Maksud buat benda yang sama adalah you sentiasa bersenam. Tetapi, jenis senaman you lakukan sentiasa berbeza. Dan intensity, tekanan sentiasa ubah. Kesilapan ketiga yang banyak orang buat adalah hanya berada di level yang sama. Sentiasa berfikir untuk capai level lebih tinggi. Kalau korang pergi gym, hari ni korang boleh angkat 10 kg, aim bulan depan atau tahun depan untuk angkat lebih banyak. Tetapi ingat, walaupun korang aim untuk buat semuanya intensity lebih tinggi, lebih berat, teknik senaman juga amat penting. Yang keempat, nombor 4 ni yang paling stres. Teknik senaman. Ini hari-hari sebenarnya saya nampak kan, saya dah macam stres. Bukan stres apa tau, stres untuk orang yang buat senaman tu. Sebab apa? Teknik you buat silap. Sebab tu result you dapat lambat. Nah, setiap kali nak lakukan senaman, jangan hanya fokus, oh aku nak habiskan senaman ni je. Aku nak habiskan senaman. Bila aku dah habis, garanti aku dapat result. Now, walau susah mana senaman tu pun, you kena faham bahawa teknik senaman tu sangat penting. Kesilapan yang banyak saya nampak orang buat adalah teknik senaman yang silap. Contoh, you buat squat, you punya kaki dah tak larat. So, you buatlah merepek-merepek. Oh, buatlah duduk and then bangun je. No, you tetap kena fokus kepada pergerakannya. Ini banyak juga kita nampak dekat gym. Abang-abang sado, kakak-kakak sado main hayun je. Contoh macam video ni. Yes, memang betul. Korang kuat, korang boleh angkat apa saja. Memang tak ada masalah. Tapi kena faham, teknik tu kena betul. Jangan ego sangat. Jangan laju-laju. Perlahan-lahan. Dan setiap senaman korang buat, pastikan tekniknya betul, kedudukan badan betul, semuanya betul. And then lakukan semuanya perlahan-lahan bagi mereka yang buat heavy lifting. Kalau korang buat senaman biasa je, tak apalah. Tapi kalau yang nak aktifkan masa tu, buat pelan-pelan. Antara sebab kenapa abang-abang sado, abang-abang gym yang kat luar sana main gym dah bertahun-tahun tapi tak dapat result adalah sebab semuanya tidak fokus. Pastikan korang fokus dengan teknik korang. Lagi-lagi macam senaman bicep curl ni. Saya selalu nampak orang hayun je dumbbell tu. Hayun. Tak kisahlah berat mana dia hayun. No. Lakukan perlahan-lahan. Tak penting berat yang korang angkat tu berat atau tidak. Tapi kalau ringan pun, kalau korang buat teknik yang betul, result mesti dapat. And guys, kesilapan ni bukan saja untuk abang-abang sado, kakak sado dekat gym tu je. No, not just that man. Semuanya kesilapan. Even you do a push-up, squat, even you're jogging. Kadang-kadang saya nampak orang berlari, jogging kat luar pun secara teknik dia silap.
Kalau kita tak tahu, tak apa. Tak salah bertanya-tanya dengan orang tahu. Ataupun lagi senang kalau korang nak, korang boleh browse kat YouTube. Type je, how to jog, how to do a push up, how to do a squat. Check dekat YouTube, ada banyak teknikal. Orang tunjuk video macam mana nak buat senaman tu dengan betul. So tolonglah lakukan senaman yang betul. Sebab kalau teknik senaman korang salah, result lambat gila. Atau lagi mudah untuk korang, just subscribe channel ni, YouTube channel Hanif Vlog ni. Ada banyak video senaman dan tips pemakanan yang korang boleh amalkan, yang borang boleh praktikkan. So pastikan walaupun berlaku, teknik senaman mesti betul. Yang kelima ni, ini pun buat saya stress juga. Seriously buat saya stress. Terlalu memilih senaman guys. Sampai kita bahagikan senaman ni mengikut jantina. Ada senaman untuk perempuan, ada senaman untuk lelaki. No guys, semua senaman untuk semua orang. Ada orang tanya saya, coach, senaman ni perempuan boleh buat ke? Oh, senaman ni lelaki patut buat ke? No, semua sama. Tak ada perbezaan langsung. Perbezaan hanya intensity. Okay, bagi para wanita mungkin korang fikir bahawa korang ni lemah. No, saya dah banyak train. Even ada klien saya, perempuan yang lebih kuat daripada lelaki. Even my wife, saya train dia pun hari-hari. Kami train sama-sama. Dia boleh melakukan semua senaman yang saya buat. Cuma perbezaan hanya intensity, kekuatan senaman tersebut. Ramai di antara kita fikir kalau kita bersenam kuat-kuat, kita akan jadi badan macam lelaki, sadar. Itu yang perempuan fikir. No, tidak. Seperti yang lihat, wanita dalam video ni dah lakukan semua senaman yang saya buat. Tapi badan dia tak ada pun sadar. Tapi badan dia jadi lebih kuat, sihat dan cergas. So, jangan memilih senaman. Sama macam para lelaki juga. Korang semua jangan pilih senaman. Lakukan semua jenis senaman. Aim untuk jadi lebih kuat, sihat dan cergas. Nombor 6. Alright, so nombor 6 yang banyak juga masalah orang buat adalah tak ada jadual senaman yang betul. Contoh, jangan lakukan senaman korang pada waktu korang stres tau. Orang selalu tanya saya, coach, apakah waktu yang paling sesuai untuk bersenam? Apakah waktu paling best untuk kita bersenam, untuk kita dapat result cepat? Sampai ada yang sampai terikut-ikut orang lain. So, kalau kawan you guys free waktu pagi, dia bersenam waktu pagi, korang nampak result dia dapat cepat. Korang tak free pagi, korang free malam. Tapi sebab korang tersunyi, alamak senam malam tak best lah, so aku akan senam pagi. Korang usaha. Walaupun korang stres sebab pagi tu sibuk, korang usaha juga, tak berjadi. Susun jadual senaman korang pada waktu korang free. Jangan buat senaman korang pada waktu korang stres, waktu korang busy. No. So, first thing first, nombor 6, pastikan korang ada jadual senaman yang betul. Bila sepatutnya korang bersenam. Bukan itu saja tau. Bila juga patutnya korang berehat. Kenapa? Sebab badan kita ni perlukan rehat. So, kalau korang hari-hari bersenam banyak sangat, sehari 3-4 jam, 6 atau 7 hari seminggu korang bersenam je setiap hari 3-4 jam, penat, badan kita stres. Bila ini berlaku, kita akan lambat dapat result. So korang kena susun jadual senaman korang. Pada hari ni korang nak buat apa? Pada hari yang korang buat senaman tersebut, bagi bahagian badan lain juga untuk berehat. Lepas tu besoknya korang buat bahagian badan yang lain pula. Kita ada upper body, lower body. So pandai-pandailah korang susun jadual tu macam mana. Kalau korang nak tahu juga kan, saya ada sediakan satu video YouTube yang kongsikan tips macam nak susun jadual senaman korang. Korang boleh search dia dekat YouTube. Ataupun korang nak tips lain, boleh search dekat semua YouTube channel kita ni besar. Ada banyak orang kongsi tips macam mana nak susun jadual senaman. So, there's a lot of tips. So, susun jadual korang sangat penting. Dan bagi peluang badan korang rehat juga. And there you have it guys. Itulah dia semua 6 tips atau 6 benda yang korang kena pandai-pandai uruskan. Pandai-pandai jagalah kalau korang betul-betul nak result cepat dalam semua senaman korang. Alright guys, tak kisahlah apa yang korang nak. Korang nak sadar ke, korang nak fit ke, korang nak kempiskan perut boncit ke, whatever result korang nak kurus ke, whatsoever. Pastikan korang lakukannya dengan betul. Kalau korang tersilap pun, tak apa. It's okay guys. Kesilapan sering berlaku. Yang penting you guys betulkan dan cuba untuk tidak melakukan kesilapan yang sama. Alright, so harap video ini membantu anda semua. So, bagi mereka yang rasa video ini membantu, boleh tekan button like and button share. Dan juga, jangan lupa juga subscribe YouTube channel saya. And the best thing is, nantikan video yang terbaru saya. If you guys ada cadangan untuk saya kongsikan apa lagi tentang kesihatan, diet ataupun senaman, komen je kat bawah video ni dan saya akan usahakan buat video khas untuk anda semua. Alright guys, see you guys again. Yeah.